أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام والإحسان. Bersyukurlah kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, peluang, masa yang mana dapat sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama melakukan solat berjemaah maghrib. Kerana perkara ni ialah mudah-mudahan menjadi amal ibadah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal akhirat kita, yakni bekal yang berkekalan, yang sentiasa tidak ada kesudahan. Dan insya-Allah pada malam ni kita tengok sambungan pengajian kita pada muka surat 72. Kita tahu, iaitulah bab menyatakan lagi adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Bila kata sembahyang itu, sudah tentulah kita menyembah yang satu, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah Tuhan yang esa, Tuhan yang terkaya, yang tak berhajat kepada mana-mana makhluknya. Tetapi makhluknya jugalah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patut dan sayogialah kita, kerana kita hamba Allah Subhanahu wa taala, kena jaga adab-adab pada ketika kita nak sembahyang, dak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata musannif rahimahullahu taala, dan umurmu itu adalah modal. Dan bermula umurmu itu adalah modal, dan dengan modal inilah engkau mencari keuntungan. Hanya dengan umurmu sahaja engkau dapat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya kebahagiaan itu di negeri yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya ad-dunya mazra'atul minal akhirah. Dia kata dunia ni ialah tempat kita nak cakur, kita bergala atas dunia. Mana untuk bawa bekal pergi negeri akhirat.
maka modalnya kata musannif nak menyaku, nak cara ni, nak bergala, nak menanang ke mana-mana pun kena ada modal. Nak menanam, nak menyaku kena ada modal. Kalau istilah, kalau orang jenis bahin nanang kok, kena ada duit. Tak, kena beli benih, kena beli mana lagi, kena buat pagar. Binatang pula. Tetapi begitulah kehidupan kita ni juga. Kata Nabi, di atas dunia ni ialah tempat menyaku, tempat bergala, tempat untuk mencari bekal. Modal untuk cari bekal apa dia? Iaitulah umur kita. Nah, umur ni lah kata tuan musannaf kita Imam Ghazali adalah modal, dan dengan modal ni untuk mencari keuntungan. Mana umur yang sepatut Allah Ta'ala bagi kepada kita, ambil start daripada umur akhir balik umur sampai sekarang ni, hak itulah modalnya untuk mencari keuntungan. Untung mana? Hanya dengan umurmu sahaja engkau dapat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya di negeri yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala ni akan tanya, nah, umur yang aku bagi kepadamu atas dunia ni, apa yang kamu buat? Siapa tak sempat, tak dang nak buat ibadat pada aku, siapa tak dang nak cari bekal akhirat ni, buat benda atas dunia ni? Tuhan tanya. Lalu kita boleh tanya Tuhan tak? Tak boleh nak tanya Tuhan balik. Dia kata nak buat gana, Tuhan buat gini dah. Tak ada. Allah Ta'ala kata la yus'alu amma yus'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala kata la yus'alu, kamu tak boleh nak tanya Tuhan, kamu tak boleh nak soal Tuhan. Ya Tuhan, bapa gak buat hamba ni miskin, bapa gak buat hamba ni apa payah sangat nak mari sejik, dak sibuk sangat ni bapa. Tak boleh nak tanya Tuhan tentang apa yang hak kita buat. Bahkan mereka itu akan disoal wahum yus'alun, bahkan mereka akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Aku bagi modal aku mudah dulu atas dunia, nak bagi dah umur kepada kamu. Mana lama mana? 60, 70, 80. Umur tu kalau nak ibadat dah sangatlah Tuhan kata. Tapi bapa yang tak ambuh sangat ni, sudah selok situ. Tak boleh nak jawab. Nah, kalau atas dunia boleh jawab lagi. Nah, apa kalau orang jenis hak pandai cakap, halah kita oleh kata benda. Tapi depan Allah Ta'ala, hebat tara mana pun orang ni berhujah, tidak akan dapat berhujah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun dia ngaji khah dah ilmu bab benda. Mana bab nak berdebat ni? Ya ada khah. Dalam agama ya ada ilmu khah, ilmu untuk berdebat. Apa cara mana nak tengok orang ni, tetapi dengan Allah Ta'ala tak ada dah, mati hujah terus dah. Maka dia kata umur ni modal ni untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya di negeri yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu panggil kebahagiaan yang kekal abadi. Dah kebahagiaan hak kita kecapi atas dunia ni, hak tu kebahagiaan sementara. Dah kebahagiaan ni dak mesti orang duit banyak. Dah kita tengok kalau tempat mana, apa kalau hospital kok tempat hop so. Dah tengok siapa dia. Dah orang pakak mana duit juta-juta. Tapi duit hak dia miliki, duit ada tu tak ada memberi guna langsung pada diri dia. Hatta apa panggil nak makan pun payah. Nak dah duit banyak, beli makanan bertimbung-timbung boleh beli. Tapi nak suap masuk dalam mulut tak boleh. Sebab apa? Sebab hak itulah kebahagiaan dunia yang sementara. Adapun kebahagiaan yang kekal, iaitulah di negeri akhirat, kekal selama-lamanya, tidak ada kesudahan. Bahagia sungguh dan tidak ada sesat. Dan lagi pula dia kata di negeri yang kekal abadi di sisi Allah Ta'ala, maka setiap nafsu dari nafsumu adalah laksana batu permata. Mana maka setiap diri dari dirimu, nafsu ni diri kita lah.
Dari nafsumu adalah laksana batu permata yang tak ternilai harganya, kerana ia tidak dapat diganti walaupun dengan apa sekalipun. Dan apabila ia telah luput, telah hilang, ia tidak akan kembali buat selama-lamanya. Dia kata bahawa dirimu ini ialah dia umpamakan seperti batu permata yang tak ternilai harganya. Mana batu permata yang tak ada nilai harganya, kerana bahawa ia tidak dapat diganti walaupun dengan apa sekalipun. Mana kata nafsu diri kita ni, omah kita ni, orang panggil permata, yang mana kalau hilang ni tak akan dapat diganti balik dah. Maka itulah peluang di atas muka dunia ni lah Allah Ta'ala bagi kita rebutlah peluang dia sebaik-baiknya. Ni peluang Allah Ta'ala bagi. Orang ni terkadang orang ni paling sakit lama dah, tetapi Allah Ta'ala masih lagi bersegar sampai hari ni. Bukan Allah Ta'ala seksa, terkadang Allah Ta'ala beri ujian itu untuk Allah Ta'ala mengembalikan orang tu kepada Allah, mengenal dirinya kembali, ingat balik siapa hak jadi dia ni, siapa hak buat dia ni, siapa hak beri kesihatan pada dia ni, ingat balik. Tu panggil bahlaga. Hak paling takut sekali seperti mana kata sahabat Nabi, orang hak tak pernah sakit langsung, ni takut bimbang. Seperti mana, sebab apa Fir'aun dia boleh kufur, dia mengaku dia Tuhan? Sebab sepanjang hidup dia tak pernah merasai sakit langsung. Tak rajin demam, tak rajin, tak ada apa yang masalah kesihatan, tak ada. Dan lagi pula, bahkan dalam sebuah riwayat mengatakan Fir'aun ni, mana kalau dia buang air najis pun, mana 40 hari sekali je. Tetapi dengan keadaan kesihatan yang Allah Ta'ala bagi, dia berasa diri dia hebat, dia gagah. Sampai dia kata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan. Kejut setan. Kejut setan. Setan kata Allah manusia teruk ni, aku ni walaupun iblis, aku ni walaupun kufur pada Allah Ta'ala, aku dak mengaku diri aku Allah Ta'ala, diri aku Tuhan. Tetapi manusia ni mana boleh mengaku dirinya jadi Tuhan. Nak ayatnya teruknya. Bapa iblis pun kejut. Allah kata musnah lagi, dan apabila ia telah luput, ia tidak akan kembali buat selama-lamanya. Bila umur tu hilang, maka tidak akan kembali buat selama-lamanya. Tengok orang mati masa hidup ni, mana boleh lagi lah nak gerak pergi mari, tapi lepas mati kok nak kembali balik umur tu tak boleh dah. Nak menyesal yang tidak ada kesudahan. Tak ada sudah lah, duduk situ lah. Nak kembali tengok orang, tengok mana perkara-perkara yang sepatut dia buat, ingat, maka tak ada dah, tak boleh kembali dah. Duduklah di alam barzakh. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, maka apabila tahu kita ni bahawa umur ni ialah mana, ialah umur ini ialah ibarat modal, dan juga masa ini seperti emas. Sepertilah kata setengah ulama dalam surah as-sa'atu mana kasaifi, bermula masa ni seperti pedang. Mana ayatnya masa ni, mana kalau hilang ni terlebih tajam, mana kalau hilang tak akan dapat diundur dah. Mana pentingnya masa saat itu. Lagi pula orang masa ni ibarat nyawa bagi manusia. Nyawa bagi manusia. Dan mana perkara tu tidak akan dapat diundur. Hak esok kita nak kembali balik tak boleh dah. Hak kemarin, benda hak berlaku kemarin, kata nak berlaku, nak jadi pula macam kemarin, kita buatlah macam kemarin, tapi rasaan dia tak sama macam kemarin. Walaupun betul sama, kita pergi situ pergi pula, tapi perasaan dia tu tak sama. Tengok perasaan kita dak rajin pergi tempat tu. Bila kita pergi kok, Allah terujanya. Lepas tu hari ni nak pergi pula, dia rasa lain dah. Sebab rasa tu kita rasa dah teruja tu. Mana kata dak sama dah. Perkara yang kemarin hari ni dak sama dah. Mana kata masa ni tidak akan dapat diundur lagi.
Maka dia kata janganlah engkau menjadi seperti orang yang mana dia kata dan apabila ia telah luput ia tidak akan kembali buat selama-lamanya. Maka janganlah engkau menjadi seperti orang yang bodoh, yang tertipu dalam kehidupannya, di mana setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyak harta benda mereka. Mana dia kata janganlah jadi orang yang kurang cerdik hidup atas dunia, yang tertipu dalam kehidupan. Hidupan hari ni apa kos dak berasa tertipu dengan dunia sampai lupa akhiratnya, di mana setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyak harta benda. Kerana orang panggil harta ni dia beratu lah. Nak tengok orang cari ikan dah lah. Orang cari ikan. Kalau dak orang panggil hok, kalau jenis cari ikan ni kalau hok dak kena, tu balik awal. Nah, tetapi dah kena sekali ke, kau banyak. Kau rasa nak cari lagi. Dak, sedap. Nah, inilah begitulah harta. Tetapi benda tu tidak akan menjadi manfaat benda-benda. Dak, sia-sia sahaja. Tidak bawa mana kesenangan, habis. Mana habis? Boleh hikam, mana makan puas dalam perut. Bila dalam perut benda tu masuk dalam yambang. Masuk dalam yambang jadi harga, tak ada benda satu. Dengan hak usaha cari tu. Tapi ada pun mana dia bahawasanya tertipu dalam kehidupannya, di mana setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyak harta benda mereka, sedangkan umur mereka semakin berkurang. Umur semakin kau kurang. Bukan kau tambah. Orang panggil dan umur dia berubah, mana orang panggil habis jasad pun berubah jugalah. Bukan kata bila kau muda dak jadi muda balik. Dak muda semua jadi muda juga. Kalau orang tu nama muda lah, pas mati pun muda. Tetapi orang ni panggil umur ni dia tidak akan bertambah, dia akan berkurang. Seperti mana kata Nabi bahawasanya umat aku umurnya mana iaitulah sab'ina, iaitulah 63 tahun, 60 tahun je. Tak, kita tengok ramai, kalau kita tengok baca Facebook lah, tak, media masa hari ni ramai daripada alim ulama tak, yang meninggalkan kita terlebih dahulu. Bila tengok umurnya daripada para alim ulama ni mana 60, tak sampai 70. Tapi itu tandanya, iaitulah apabila hilangnya para alim ulama. Kalau orang yang hatinya bersih, hatinya yang betul-betul yang beriman, dia berasa sedih. Kenapa? Kerana setengah daripada kata Nabi SAW, mana bila setengah daripadanya tanda kiamat, Allah Ta'ala dia akan mengangkat akan ilmunya. Lalu Allah Ta'ala akan ilmu ni bukan kata hilang, orang ni ingat tiba-tiba terlupa. Tak ada ingat, tak. Iaitulah Allah Ta'ala akan ilmu dengan mematikan daripada para alim ulama. Tak, para alim ulama dah. Sebab itulah alim ulama ni patah tumbuh hilang tak ganti. Tak, kalau pieng dak ada patah ganti dah. Kalau MPKK misalnya dak ada tumbuh ganti dah, deru orang nak. Tapi para alim ulama ni bila hilang mana tak ganti. Mana kalau ganti pun tak sama dengan hak dulu. Nak, tak sama dengan apa ni? Kewarakan, keilmuan dia sana tu tak sama. Tengok Imam Syafi'i. Apa dia boleh tanding dengan Imam Syafi'i rahimahullah taala? Siapa kali ni tak ada orang boleh buat ijtihad. Nak menjadi mujtahid. Mana ayatnya alim ulama ni dah hilang, payah nak ganti. Sebab itulah kita kena sentiasa mendampingi, mendekatkan diri dengan para alim ulama. Berkhidmat dengan dia. Mudah-mudahan menjadi barakah dalam hidup kita. Mana sekurang-kurangnya berasa ringan pada nak melakukan amal, pada nak menuntut yang ilmu serajing. Mana berkat daripada kita hidup dengan para alim ulama. Sebab itulah kata Nabi bahawanya seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dengan apa yang mereka kasih pada ketika hidup di dunia.
Kalau orang tu kasih dengan Ronaldo lah. So, kalau kasih dengan dia, kasih dengan apa dia? Mobile Legend. Orang kasih dengan siapa dia? Orang panggil orang dengan artis-artis. Maka gilah bakit di akhirat dengan golongan tu. Sampai kalau orang ni kasih dengan orang molek, mana kasih dengan para alim ulama. Kasih dengan mana, iaitulah orang-orang soleh, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang tersebut. Dan kata musannif habis itu, dan kata musannif rahimahullahu taala, di mana dia kata bahawa umur ni mereka semakin berkurang. Kau kuranglah. Dulu umur budak orang panggil tak ada erti benda lagi. Lepas tu umur muda rasa gagah sikit. Masuk umur 30, masuk umur 40, masuk 50, orang panggil nak masuk 3 selendar dah. Panggil rolik. Panggil ada orang dah. Masuk 60 boleh tahan hari, masuk 70, 80 pakai out 3 selendar. Jaranglah orang kan itu. Mana gagah, tapi gagah pun gagah tak sama macam orang muda. Kita tebal-tebal nak gagah, muda lagi, akak semua sebab patah tinggal. Nak royaknya umur ni kau semakin kurang, tidak akan semakin bertambah. Apalah kata musannif faedahnya harta yang bertambah apabila umur jadi berkurang. Kalau dipikirkan, apakah faedahnya harta yang bertambah-tambah? Mana kau tua harta kau bertambah. Kau tua harta kau bertambah misalnya. Maka dia kata apabila umur jadi berkurang, tak ada guna jugalah. Bapa nak harta banyak kupon ni, orang panggil senang untuk hari tua. Senang untuk hari tua ni mana? Sekurang-kurangnya mudahlah kita orang panggil nak rehat. Sebab tu terkadang orang panggil ada orang walaupun dia kata cari mana, orang tua ni mudahlah nak rehat, terkadang tak jadi juga, tak rehat juga. Walaupun peceng dah, duk kerja lagi. Patutnya bila peceng ni buat ibadat lah pada Allah Ta'ala, mari ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi tak juga. Sebab itulah Allah Ta'ala kata halaka musawwifuna, binasalah orang yang lagi akan datang. Orang nak buat kebaikan, dia kata mulalah, esoklah, nanti umur 40 lah baru nak beramal, baru nak belajar. Hak ni binasa orang ni. Yang kau sarikan dengan keadaan dunia ni, dia kau tipu lah. Pas hari lah kali pakai dok terus, lah kali mati dalam keadaan begitu saja. Keadaan tak dang nak menuntut ilmu, tak tempat nak buat ibadat pada Allah Ta'ala, Allah ruginya. Rugi akhirat. Lalu dia kata apakah faedahnya harta yang bertambah apabila umur jadi kurang? Harta banyak masuk semua, tetapi umur berkurang. Mana bila kurang ni jadi dak orok lah. Balah harta banyak duduk di KMC. Duduk KMC walaupun orang panggil dupak istirahat rasa senang sikit, nak rehat lagi. Tak boleh dia orang kalau sakit-sakit duduk tempat mana hak sedap-sedap. Tetapi dengan apa hak sedap-sedap pun, walaupun gitu makan pun tak boleh juga. Ni harta tak banyak mana, tapi dengan kelebihan Allah Ta'ala bagi dia, boleh bergerak, boleh buat ibadat pada Allah Ta'ala. Kerana benda tu belum tentu menjamin akan menjamin mana seseorang itu akan bahagia, tak tentu akan menjamin. Oleh itu janganlah engkau, dia kata, bergembira kecuali dengan tambahan ilmu atau amal soleh. Oleh itu dia kata janganlah engkau bergembira dengan tambahnya harta saat itu. Bila harta banyak ni jangan berasa gembira, kerana itu belum tentu membahagiakan. Orang terkadang orang harta yang banyak jadi baloh. Jadi orang panggil mana, jadi orang tak puas hati. Jadi balah dengan adik-beradik pun ada juga, sebab harta banyak. Ni harta tak banyak, tetapi takwanya lebih. Walaupun dalam susah,
adanya sifat qanaah, memadai dengan apa yang ada. Bila ada sifat qanaah, merasa syukur dengan apa hak dia dapat, maka duduk dengan aman damai. Hati tenang walaupun dalam keadaan mana duduk orang panggil dengan keadaan sederhana. Dan lagi pula dia kata, dan menjadi kerana keduanya adalah sahabatmu, dan hendaklah gembira kecuali dengan tambahan ilmu. Bila Allah Ta'ala jadi dia bertambah ilmu, berasa nak belajar, berasa nak nak mendalami ilmu pengetahuan, rasa nak tahu bab hukum-hukum Allah Ta'ala, berasa nak belajar ilmu fardu ain, Allah Ta'ala capuk situ. Berasa suka nak belajar, berasa suka nak dengar. Hak ni kita berasa gembira. Ataupun bertambah amal soleh. Sebab apa? Kerana keduanya adalah sahabatmu yang menjadi temanmu yang setia di dalam kubur ketika keluarga, harta, anak dan kawan-kawanmu semuanya meninggalkan engkau. Ni sebab tu Nabi kata, apabila apabila matinya seorang itu, akan pergilah bersama dengannya 3 perkara, dan 2 perkara lagi akan kembali tinggallah 1. Mana? Yang pertamanya pergi kubur sana itu, anak beranak dia pergi, dan juga hartanya pun pergi sekali juga. Dan juga amalnya, amal soleh, amal dia. Maka hak tinggal dalam kubur siapa dia? Nabi kata seje. Anak beranak balik dah. Anak beranak kalau sedih pun sedih masa tu je. Sehari 2. Lepas boleh harta, tak ada, hilang. Tak sedih dia. Tak ada sedih dia dah. Dan kalau dah lagi pula harta, dia akan tak bawa pergi mati. Walaupun orang kata ada mana kok belah-belah, Zimbabwe ke mana. Dia kata harta ni tanah kereta dalam kubur. Tanah harta bukan kereta, tapi menetu pun kalau harta pun tidak akan dapat bersama-sama. Walaupun tanah tepi dia sekalipun, tak akan dapat menemani dia. Kalau soal jawab muka nakir kata, mana ada kereta lari dulu, tak ada. Tak situ lah. Bersibuk situ lah. Tetapi kalau amalan tu amalan baik, maka jadilah kubur tu cerah beneran. Jadi cerah. Allah Ta'ala selamatkan dia. Mana? Dengan amalan itulah akan bawanya masuk dalam kubur. Amalan yang soleh. Dan dia kata ni jadi sahabat. Ni hak kawan. Hak dulu kita duk kawan panggil hak duk kawan sama. Hak duk cari harta dia sama. Duk cari harta sama. Duk cari dunia sama sampai lupa akhirat. Hak tu mana? Hak tu jadi lawang. Dari benda satu. Terkadang dengan sebab hak duk cari sama tu lah, jadi lawang, jadi binasa seseorang. Duk balah adik-beradik. Ayah mati kahku dah kubur. Tapi atas ni duk balah lagi. Dia kata ni bahagian aku, ni bahagianmu, pakai balah. Habis hak dalam kubur kena seksa oleh Allah Ta'ala. Sebab tu lagi mana dak habisnya. Pembahagian faraid maka habis lah. Dalam kubur hanya. Sebab itulah pentingnya dia kata mencari amal soleh dan ilmu pengetahuan. Dan kawan-kawanmu semuanya meninggalkanmu kan engkau. Mana? Kawan-kawan hok duk sembang kedai kopi habis tinggal belaka dah. Masa orang panggil hidup, panggil semua mari lu sembang lu. Ada benda tolong belaka, tapi dah mati tak ada dah, tak ada akan jadi penemang. Dan katanya lagi, apabila cahaya matahari menjadi kuning, habis itulah. Ini persiapan lagi, iaitu pada kita solat. Dan apabila cahaya matahari menjadi kuning, yakni sudah hampir waktu maghrib. Kita tengok atas langit ni, matahari apa yang jadi kuning dah. Mana kuning apa panggil, matahari dah nampak dah lah. Nak nampak apa cerah je atas langit. Dia kuning. Maka bersegeralah engkau pergi ke masjid sebelum tenggelamnya matahari, dan penuhkan waktumu dengan bermacam-macam tasbih dan istighfar, kerana kelebihan waktu ini sama dengan kelebihan waktu setelah sembahyang subuh. Ni sembahyang maghrib ni.
Tapi waktu ni hak paling payah sekali. Hak nak jadi mana hak jadi payah waktu ni. Kalau percaya kita tengok kedai kopi. Kalau garik ke Allah penuh. Siapa orang kedah nak semayang payah. Walau waktu lain tak ada orang, gasor tak ada orang. Masuk garik je penuh. Kau rabah kau nak habis garik kau penuh. Kau ramai. Tu dalil kata mana bahawasanya waktu ni waktu yang molek, tapi tak ramai mana orang boleh buat. Tapi hak ni besarlah fadilatnya. Tapi ke sinilah tempat lain. Tempat lain. Dan apabila dia kata lagi, segeralah engkau pergi ke masjid sebelum tenggelamnya matahari, dan penuhkan waktumu dengan bermacam-macam tasbih dan istighfar, kerana kelebihan waktu ini sama dengan kelebihan waktu setelah sembahyang subuh sehingga terbit matahari. Seperti mana kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 130, Allah Taala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kamu memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari, yakni waktu subuh. Sebelum terbit matahari ni selepas waktu subuh ni fadilat besar lah. Lebih fadilat ni, banyak fadilatnya. Dan juga sebelum tenggelam matahari, yakni pada waktu maghrib, sebelum masuk maghrib, hampir-hampir nak masuk maghrib. Ni panggil dua waktu ni waktu yang besar fadilatnya, besar ganjarannya Allah Ta'ala balas. Tapi balik sinilah hak paling payah. Bila balik tepat-tepat hak mana Allah Ta'ala kata besar fadilat, besar pahalanya Allah Ta'ala bagi, maka waktu ni payah orang nak buat. Kalau subuh kok kalau orang hak biasa kat pakai dak subuh ni. Dan lagi waktu maghrib dak juga mana. Waktu maghrib ni waktu lapang nak rehat, tubik kerja dah habis. Pergi jalan pergi mana. Tidak dan bertasbih pada Allah Ta'ala. Tak sempat nak istighfar pada Allah Ta'ala. Tapi besarlah. Dan katanya Allah Ta'ala lagi, dan baca, dan kata musannif lagi rahimahullah Ta'ala, dan baca olehmu sebelum tenggelam matahari itu akan surah wasyamsi wa duhaha. Sebelum tenggelam, ambil waktu maghrib, belum kita panggil amalan. Amalan boleh kita beramal lah. Kalau tak boleh buat sama-sama, buat seminggu sekali. Tak boleh buat seminggu sekali, buat sebulan sekali. Tak boleh buat sebulan sekali, Allah dah gerak juga sebulan sekali ni. Buat setahun sekali. Dah setahun sekali tak boleh buat juga, semua hidup sekali. Buat ni. Mana kata mudah-mudahan amalan ni bila mati esok, dia dulu dia pernah buat amalan ni. Amalan ni pernah dia buat dulu pada ketika hidup. Mana iaitulah dan baca olehmu sebelum tenggelam matahari ini, itu akan surah wasyamsi wa duhaha, dan surah wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan lagi pula surah al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dan juga surah an-nas, qul a'udzu birabbin nas. Dan biarlah matahari tenggelam sedangkan engkau sibuk dalam zikir dan beristighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Ni amalan kita boleh beramal ni. Apa panggil amalan hak sunat ni, hak diajarkan oleh musannif rahimahullah Ta'ala, Imam Ghazali. Banyak amalan sunat kalau nak buat ni. Hak panggil dedang sangat kalau nak buat. Tapi atas mana? Panggil atas rajin dan kurang rajin. Bukan malah kurang rajin je. Dan lagi pula apabila engkau mendengar azan maghrib, maka cubalah seperti jawapan yang telah disebutkan. Bila dengar orang maghrib, maka jawablah seperti mana jawab yang telah disebutkan. Sebut itulah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulakan pada
Mana? Hayyalataini, pada dua hayyalah. Mana hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan setelah habis menjawab azam, hendaklah engkau membaca doa, Allahumma inni as'aluka inda iqbalil lailika wa idbari naharika wa huduri salaika wa aswati du'atika an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata rafi'atan wa ba'asul maqamal mahmuda lilladhi wa'addah mahmuda alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, bahawa sesungguhnya aku mohon kepadamu ketika di tengahnya malam dan hilangnya siang, dan ketika hadir waktu semayang, dan ketika kedengaran suara pemanggilmu, bahawa engkau berikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, yakni tempat tertinggi di dalam syurga, kelebihan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, dan berikanlah kepada baginda tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, sesungguhnya engkau tidak akan menyalahi janji. Dan setelah itu kerjalah sembahyang fardu maghrib, dan setelah sembahyang waktu maghrib kerjalah 2 rakaat ba'diyah maghrib sebelum engkau berkata-kata. Ataupun qabliyah maghrib ini sunat, tapi sunat yang tidak dituntut. Kalau buat boleh pahala, tapi kalau tak buat tak ada dosa lah. Tapi sunat ni sunat tak dituntut mana. Mana kata disyarat kalau tak buat pun tak apalah. Tapi kalau sunat ba'diyah ni sunat yang muakkadah, sunat hak yang ditutup, yang mana bila sebut sunat muakkadah ni Nabi SAW tak pernah tinggal sembahyang sunat ni. Sentiasa buat. Dan waktu antara maghrib dan juga katanya engkau dan lagi pula jikalau engkau tambahkan setelah 2 rakaat itu 4 rakaat yang lain, maka itu satu perbuatan yang sunat, dikatakan sunat awabin. Sunat awabin. Ya, sunat awabin, dia disunatkan lakukan lepas sembahyang sunat ba'diyah maghrib lah. Dan jikalau engkau kuasa beriktikaf di dalam masjid antara maghrib dan isyak, maka itu terlebih baik, dan hendaklah engkau penuhkan waktu itu dengan sembahyang dan doa, maka itu terlebih afdal dan sangat banyak kelebihannya. Dan waktu antara maghrib dan isyak inilah yang dikatakan nasyiatal lail, permulaan malam, kerana pada waktu ini permulaan kembangnya malam. Dan nasyiatal lail itu yang disebutkan kelebihan dalam Al-Quran itu ialah mengisi waktu permulaan malam dengan sembahyang. Mana seperti Allah Ta'ala kata innan nasyiatal laili hiya ashaddu aqwan wa aqwamu qila dalam surah Al-Muzammil. Allah Ta'ala sesungguhnya ibadat yang dikerjakan pada awal malam. Awal malam mana? Awal malam ni lepas garik tu panggil awal malam. Itu lebih kuat kesannya dan terlebih menetap bacaannya. Dan mengikut pendapat sebahagian ulama, nasyiatul itu bermaksud bangun ibadat di waktu keheningan malam, yakni qiyamul lail. Ni khilaf lah. Tapi hak sini dikatakan awal malam, iaitulah maghrib. Sembahyang maghrib sini tu. Sebab tu lebih ataupun kita beriktikaf ataupun kita buat perkara-perkara kebaikan mana, tengah daripada kebaikan, duduk pada majlis ilmu. Tak, majlis ilmu ni besar. Walaupun kita duduk, kita dengar saja duduk pada majlis ilmu, maka sentiasalah para malaikatnya, para segala binatang-binatang di lautan, binatang hayawan-hayawan di daratan, meminta ampun akan Allah Subhanahu Wa Taala, mengampuni dosa orang hak duduk dalam majlis ilmu.
kita duduk dalam majlis ilmu. Tetapi kita duduk ni, dengar ni bukan dengar saja. Kita niat kita nak beramal dengan apa yang diberi tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala, maka kelebihan daripada maghrib sana itu. Dan telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada maksud firman Allah Taala. Ada orang tanya sahabat lah, orang tanya Nabi ni sahabat lah, tentang firman Allah Taala. Allah Taala kata, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia kata, jadi renggang lambung mereka dari tempat tidur. Mana jadi renggang lambung mereka? Mana kata mereka ni bangun di tengah malam. Mereka bakit bangun apa? Bukan bangun kok kita ni bangun juga. Tengah malam ni bangun berasa nak kecing. Bangun kecing, tidur semula. Ni apa panggil, tak dimasukkan kata jadi renggang lambung mereka itu daripada tempat tidur. Mereka bakit mana berdoa akan Tuhan mereka, kerana takut akan seksa dan tamak akan pahala. Maka kata Nabi, lalu Nabi SAW jawab, itulah sembahyang antara maghrib dan isyak. Hak kata renggang lambung, kata Nabi, hak ni sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak. Kerana sembahyang pada ketika itu menghilangkan dosa pekerjaan yang sia-sia di permulaan siang dan membersihkan seluruh dosa pada bahagian akhirnya. Mana hak mula-mula siang, ambil sehari sana itu kita buat dosa pada Allah Ta'ala, panggil dosa kecil lah. Kita tak boleh lari dah, kita buat dosa ni. Maka bila masuk maghrib, Nabi kata bila melakukan solat ibadah pada waktu maghrib, maka diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa hak sehari. Sehari hak kita buat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana bila kita buat bangun daripada lambung yang ni pada ketika awal malam, yang ni antara maghrib dan isyak ni, kita duduk buat, tak duduk pada majlis ilmu. Dosa hak kita buat sehari tu, mana dosa kecil lah. Kalau dosa besar, ia berhajat taubat, tak jadi dengan buat ibadat ni, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala pun. Dan apabila masuk waktu isyak, wallahu Subhanahu wa Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu Allahumma fil ummati Muhammadin, Allahumma salli Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ikal kullu anta kullu wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.